Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam pengurusi Ahli Kuasa Masjid Ar-Rahmah, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 29 hari bulan 9 2020 kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu tajuk yang cukup menarik, iaitulah tentang keindahan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beberapa contoh amalan para sahabat apabila bertemu dengan sunnah. Jadi bila kita kata sunnah, maka dia satu perkataan yang besar sebab dia berkembar dengan Al-Quran. Kita ni sumber ataupun asas perundangan kita duduk di dua. Dia panggil Al-Kitab dan As-Sunnah. Apa makna Al-Kitab? Makna Al-Quran. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah amalan, ajaran, manhaj, perbuatan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia sunnah. Jadi bila kita sebut tentang sunnah, para jemaah sekalian, kita kena ambil perhatian kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam beberapa hadis ia menyebut tentang dia tinggal kepada kita dua perkara. Apa dia? Yang pertama, Al-Kitab, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita sebut sunnah Nabi, maknanya apa? Kita bila sebut sunnah, dia ada dua makna. Satu, dia panggil sunnah dengan makna sunat. Bila kita kata sunat, makna tak wajib, kan? Oh, ni sunat ni. Habis kalau sunat jadi mana? Tak wajib lah. Itu satu. Tetapi yang kita nak di sini bila kata sunnah, iaitulah amalan, ajaran yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita nampak, oh itu sunnah yang dimaksudkan di sini. Dalam sebuah hadis yang panjang, tuan-tuan tanda hadis ini, dia panggil hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah. Mau'izah ni kalau kita kat macam ceramah. Nabi kita bagi ceramah, zarafat minhal uyun, sahabat-sahabat yang dengar menangis. Wajilat minhal qulub, hati gemetar. Maknanya Nabi bila dia bagi ucapan yang cukup terkesan dalam jiwa. Orang yang dengar tu menangis, rasa takut, gerun. Qulna ya Rasulullah. Jadi sahabat ni pun tanya, minta dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, in hazihi la mau'izatun muwaddi'. Dia kata nampaknya macam satu nasihat yang terakhir. Makna nasihat selamat tinggal. Famaza ta'had ilaina. Apakah yang Rasulullah nak beri peringatan kepada kami? Mana kalau kita kat peringatan terakhir, bahasa orang tua dia panggil buah kilah. Hak kita nak pegang dengan apa? Dengan ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang ini, Nabi kata apa? Qad taraktukum 'alal bayda. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu ni
seperti di atas landasan yang putih, macam kain putih. Lailiha kanahariha, malamnya macam siang. Mana agama aku tinggal kepada kamu ni sangat jelas. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada siapa yang menyeleweng meninggalkan jalan aku ni kecuali orang tu akan binasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, ajaran yang aku tinggal, tanda tuan-tuan, ajaran yang aku tinggal kamu ni jelas, malam seperti siang. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia lari daripada landasan ni, binasa. Tapi Nabi kita bagi peringatan awal. Tanda ni, peringatan awal ni yang kita takut sekarang ni. Apa dia peringatan? Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa dia hidup lepas pada aku tak ada, dia akan tengok perpecahan, percanggahan yang sangat besar. Maknanya kita akan pecah dari sudut pemikirannya, dari sudut apa sajalah. Dari sudut pemikirannya, dari sudut kepahamannya, dari sudut politiknya, balah. Jadi bila Nabi SAW sebut tentang masalah yang akan berlaku, dia tak biar gitu ya. Maka Nabi kita bagi pedoman supaya kita cari jalan yang selamat. Apa dia jalan yang selamat? Fa'alaikum bima araftum min sunnati. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang, hendaklah kamu beramal dengan apa yang kamu tahu daripada sunnahku. Itu kan. Dan bukan sekadar aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah perjalanan yang telah dibawa oleh sahabat-sahabat aku di kalangan khalifah-khalifah ar-rasyidin. Siapa dia khalifah rasyidin? Siapa? Abu Bakar, lagi Umar, Uthman, Ali. Tak apa dah ingat ni, apa tak semaya tarawih tahun ni. Kalau duk main ingat tiap malam ni, tak bila duk baca ni. Al-Khalifatul Awal. Kita pun kalau siapa Al-Khalifatul Rabi' tu bahasa segar dah. Siapa saya Ali tu dia tak sudah. Maknanya ini dia panggil jalan. Para ulama kata tak mungkin kita nak tafsir sunnati dengan makna amalan sunat. La. Sunnati di sini iaitulah cara bawaan amalan yang aku bawa. Habis lepas pada Nabi tak ada, disambung oleh khulafa ar-rasyidin, oleh khalifah yang 4. Nabi kata setakat mana nah? Addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu gigit amalan ni dengan gigi geraham. Kita ni kalau dia kekoh gigi geraham ni tak cabut dah lah. Tak, sama ada cabut gigi atau cabut kain nak kata kan. Mana barang itu tak cabut. Mana mau pegang sungguh-sungguh. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini dikeluar oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain. Dia panggil hadis Al-Irbad bin Sariyah, panjang lagi lah kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku. Para jemaah sekalian, hari ini kita dengar macam-macam ajaran. Dan orang ni bawa ni, orang ni bawa ni. Maka para ulama kata tak usah duduk cakap banyak. Kita ambil ajaran itu, kita bentangkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tak ada? Nabi tak buat lagu ni dalam perkara ibadat. Kita kena tak satu lagi, dalam perkara ibadat, dalam perkara bab kehidupan yang tidak langgar syariat, tidak jadi masalah. Orang nak reka kereta, nak reka kapal terbang, baru ni nak reka kereta terbang contohnya, reka je lah, tidak jadi masalah. Itu dalam bab, tapi dalam bab ibadat lah, kamu kena bentang kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu dan juga para sahabat khulafa ar-rasyidin. Kalau ada, alhamdulillah, itulah agama. Kalau tak ada, tak usah duduk pandai-pandai. Jangan duduk mereka-reka kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, addu 'alaiha bin nawajid, kamu pegang dengan gigi kamu. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam hadis yang lain daripada Amr bin Auf,
Dia kata, hadis ni dikeluar oleh Imam Malik, taraktu fikum amraini, aku tinggal kepada kamu dua tonggak, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan dua ni. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Ta'ala kita panggil Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu jaminan. Tuan-tuan dengar, jaminan yang berasa segar kita. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Tanda tuan-tuan hadis ni. Kita nak suruh ingat belakon. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat aku boleh masuk syurga belaka. Kata alhamdulillah. Ini jaminan daripada siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, umat aku masuk syurga belaka. Tapi tak habis lagi hadis tu. Kita kata alhamdulillah tu pasal sedap hati sikit dah, bahawa Nabi nak beri jaminan kita. Nabi kata illa man aba, kecuali orang tak nak, orang tak say. Penat kita. Sahabat-sahabat terkejut juga bila dengar ayat ekor tadi. Hak Nabi kata kullu ummati, semua. Sebab bila kata lafaz kullu tu menunjukkan luas. Semua umat aku boleh masuk syurga belaka. Gembira para sahabat. Kita pun dengar saat ni gembira ke tidak? Berasa segar ke tak? Nabi bagi jaminan, kenapa tak segar? Nabi Melayu tubik pula ni. Khabar ke tak khabar kita ni? Ingat ke? Beres dah. Minggu lepas ke? Berita hak jakin keluar, igak semula, Nabi Melayu. Kita kata Masya Allah, buat ajaran sesak ni aktif sungguh buat dia. Anak ibarat pokok ni macam, dia panggil macam api dalam sekam. Sekam padi kita tu. Dia senyap mentara. Kalau kering molek mari angin, nyala pula. Lagi tu buat ajaran sesak. Anak tengok mula-mula hak dia tangkap mula-mula. Tak ingat dah tahun berapa. Kebetulan kita tengok berita, sengih pengikut dia, paling ke wartawan. Dia kata apa? Nabi kau jamin tak kau masuk syurga? Sedap. Dia tunjuk wartawan. Wartawan tu dia memikul kamera, tak kata apa. Nabi aku jamin masuk syurga. Allah kata dia ni mujur lah, aku tidak wartawan. Kalau tidak berasa nak pok dengan kamera atas kepala tu dah. Cahaya tu lagu tu. Tengok. Nabi Melayu. Mudah-mudahan tak ada lah. Agak-agaknya Nabi terakhir dah tu. Khatamun nubuwah dah bagi Melayu. Kalau ada pula lepas ni berat kita. Makin hari makin pening kita. Ya. Kita hak mengaku jadi Nabi tu bagi anak tidak pelik. Mungkin dia ada masalah tersendiri dah. Hak percaya dengan dia tu lebih ajaib lagi. Betul tak? Hak dia mengaku tak pelik dah. Tapi orang yang boleh percaya, bahasa Arab kata pelik lagi. Boleh ke? Ismu tafdhil daripada pelik? Tak. Pelik jadi pelik. Makna lebih pelik lagi hak percaya kepada dia tu jadi Nabi. Nabi SAW, Nabi kita ni, cara Nabi dia tu. Tapi percaya dia tu sengih kalau batal. Dia kata, Nabi awak tak. Kata dia ni boleh, mujur kita duduk jauh. Nasib baik lah. Kalau tidak pecah TV malah tu nyanyi. Nabi beri jaminan, kullu ummati yarkhulunal jannah, semua umat aku masuk syurga illa man aba. Sahabat-sahabat terkejut tuan-tuan. Syurga ni bukannya kecil. Pintu dia saja, tanda. Pintu syurga saja, daun pintu dia seluas 1000 kilometer lebih. Pintu saja. Enggak dalam tu segi apa luas mana lagi. Nah. Kau ada orang buat rumah besar pada pintu? Ya, pintu besar pada rumah ada? Ada. Pintu kota boleh kok. Pintu. Ya, tapi yang pentingnya mesti bangun yang besar pada pintu. Nabi kata pintu dia tu baina Makkah wa Hajar, ahli-ahli pengukur dia kata 1000 kilometer lebih tu pintu. Tiba-tiba Nabi kata illa man aba, kecuali orang tak say, orang tak mau masuk, orang ni tak boleh masuk. Agak-agak siapa orang tu?
Tanda tuan-tuan. Kita bimbang takut kena kita. Jangan bimbang orang lain, jangan tunjuk mu aku. Nah, ni setengah orang dak kalau benda tak molek, dia tu lah, dia tak ada lah kuana. Pada tu orang kata, pak jari tunjuklah depan, so tunjuk kita. Dak, mana ada juga kita pun. Baik. Ataupun kalau kita kepal gini, banyak tunjuklah kita pada depan. Nabi kata, dengar dia punya skill orang hak nak. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Masya-Allah tabarakallah. Dua patah ya Nabi kata. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa dia taat ke aku, tu orang nak syurga. Wa man asani faqad aba, siapa dia derhaka, orang tu tak nak. Pandai dah tuan-tuan nak pilih hari ni? Siapa dia nak? Siapa dia nak? Jawab nak dengar. Ada kata. Siapa dia nak syurga? Man ata'ani. Nabi kata siapa taat aku, tu orang nak. Kita hari ni nak ke tak sih? Kena taat. Hak Nabi suruh kita buat, hak dia larang jangan dia buat, hak dia tegah tinggalkan. Baru jadi nak. Wa man asani faqad aba. Siapa dia deraka kat aku, tu orang tak sih. Mudah ya kita balik malam ni kita fikir, aku ni nak syurga ke tak mau syurga. Mudah ke payah? Dia punya skill mudah ke payah? Mudah. Bunyi orang bawa tak reti. Kita pun tak dai. Mu ni nak syurga ke tak sih? Tanya sendiri, tanya nafsu kita. Baru kita berasa nak Nak, gagilah kita. Baik, hadis yang pertama, Nabi kita suruh ikut manhaj dia dengan para sahabat. Addu 'alaiha bin nawazi. Hadis yang kedua ni Nabi kata apa? Siapa dia nak, orang itu masuk syurga. Itu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita orang panggil, kalau kita bercakap dia panggil alam reality. Tanda tuan-tuan, alam reality ni apa? Daripada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amru. Apa nama sahabat ni? Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirratun. Tanda sikit. Likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu ada waktu kita semangat. Adakah tidak waktu kita semangat? Semangat saya ni. Maya jemaah ni tak tengok-tengok. Ada kuliah hadir. Tak ada waktu baca Quran. Dia buka tasbih, mengatik, zikir. Mari hari Senin puasa. Ada waktu. Nabi kata apa? Walikulli syirratin fatrah. Ingat. Setiap benda yang semangat itu aktif, ada masa dia lemah. Ada waktu dia lemah, tidak kuat. Ini macam kita juga, waktu kita segar, ada waktu kita uzur. Maknanya aktiviti keagamaan kita ni, ibadat kita, ada waktu kita semangat, ada waktu kita lemah. Sebab tu anak, bila mari dekat dengan Ramadan, kita buat motivasi kepada para jemaah supaya semak balik 3 Ramadan yang belakang, yang lepas. Saya mau balik 3 Ramadan yang lalu. Ramadan tahun 1441 baru ni lah, kan? Berapa kali kita boleh khatam Quran? Patut baru ni boleh 10 kali khatam. Mungkin nak pergi mana pun tak ada, bazar pun tak ada. Sekala duk sibuk dengan bazar dah. Mula-mula bazar. Lepas tu dia tukar jadi baris bawah bazir. Jadi bazar Ramadan, kuat berdoa pergi dekat, jadi bazir Ramadan. Habis masa situ. Tengok sebelum dia pula. Berapa kali kita boleh khatam Quran? Berapa rakaat kita boleh solat tarawih? Banyak tahu ni. Tengok tahu soal lagi. Maka kita boleh tengok kenapa setiap tahun berbeza. Tak sedut kira lah zaman PKP tak PKP pun kita ambil secara umum. Kenapa setiap tahun itu ada perbezaannya? Jawab dianya, ada waktu kita aktif. Bulan Syaban lagi kita gila hati kita ni. Kita bertaubat, kita istighfar.
Kita bermunajat kepada Allah Taala betul-betul masuk Ramadan ni aku nak jadi orang juru. Maka mari Ramadan aktif. Mungkin tahu yang berikutnya belum Ramadan kita ada masalah. Kan? Masalah tu macam-macam lah. Atas dunia ni masalah tak habis-habis. Kalau habis masalah tu atas dunia, kita pula bermasalah dalam kubur. Betul tak? Nak habis lah atas dunia ni masalah. Kita boleh tengok, oh tahun ni lemah. Kita kaji sebab apa. Maka Nabi SAW secara alam realiti hidup, Nabi kata apa? Setiap yang aktif tu ada fatrah, ada waktu lemah. Maka Nabi bagi garis panduan. Nabi bagi garis panduan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Siapa dia waktu dia lemah, dia terus beramal dengan sunnah aku, orang itu bahagia. Orang itu bahagia. Wa man kanat ila ghairi zalika faqad halaka. Siapa dia tinggal amalan dengan sunnah aku, orang itu binasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, telah ditasihkan oleh muhakkik Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Hadis ini mengajar kepada kita makna rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia. Nabi sebut dalam hadis lain, dia kata inna dina yusrun, agama ini mudah. Mudah ke payah agama kita? Mudah. Tapi yang tak bolehnya mempermudahkan agama. Beza tu. Beza ke tidak? Antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Beza ke tidak? Siapa dia boleh wayak? Sambil-sambil hanggup kena jawab. Kita bagi soalan ni A, B. Siapa nak jawab dulu? Apa beza di antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama? Jawab nak dengar? Sila. Jangan tengok kau kan dia nak jawab. Nampak semangat ni. Mudah. Contohnya, kalau tak boleh berdiri, berduduk. Baik. Mempermudahkan agama? Tak semaya. Masya Allah, tabarakallah. Kita boleh hadiah dia. Pani ambil. Nak jawab juga? Sedekah. Pasal ni ada hadiah tu dah sikit jawab. Betul kan? Tak puasa, tak semaya. Sedekah kuat. Sudah masjid tak apa. Nah, mari kata. Dia kata saya tak semaya tapi nak sedekah masjid. Ambil habitis dia kita sudah masjid. Sedap juga. Ini bahasa baru ni. Ada orang tak mari jemaah, tapi dia atas pisang mari semaya jemaah. Ada juga. Jadi tak semaya jemaah, pisang mari semaya. Mana kau jemaah lain tak marah tu pasal pisang dah. Jemaah ke sebelah luar. Baiklah. Maknanya agama yang mudah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajak al-iqtisadu fil ibadati. Kita mesti bersederhana dalam ibadat, jangan pecuk laju sampai patah pinggang, jangan berjalan slow sampai macam kura-kura yang tak gerak. Tapi dia kata kura-kura tak gerak pun dia berjalan. Lawan dengan arnak benar dia. Dah. Kita tak mau macam arnak, macam kura-kura, kita nak jalan tengah bahawa ibadat ini waktu kita aktif kuat. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia masuk dalam masjid, dia tengok ada tali gatal sini. Nabi kata, "Mahzal habil, tali apa ni?" Sahabat kata Rasulullah, hak isteri tu. Hak apa ni? Ummul Mukminin. Kita tak berani nak tarik tali ni. Kita kalau orang bunyi kata hak orang ada rumah kak, pakai awak tak nampak lalu lah kitanya. Jangan main. Hanya cekok pinggir mari depan orang malu kita. Nabi kata, solatlah kalau kamu rasa kuat, solat sunat ni. Kalau dia kata kalau dia kuat, dia berdiri, kalau dia rasa lemah, dia gatul di tali. Nabi kata, la hullu, buka tali tu. Hendaklah kamu solat, bila kamu rasa kuat, solat, kalau rasa lemah, duduk. Itu dia panggil, jangan kita paksa dalam ibadat sampai perangkap, bila kita jadi hilang semangat, kita akan tinggalkan dia. Itu jangan. Artinya, cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tahu, anak katalah, Nabi kita ni
Allah Ta'ala beri mukjizat kepada dia macam dia tahu bahawa kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya zaman kita gini, kuat tak kuat dia panggil. Kuat tidak kuat. Mana semangat tu kuat tapi ibadat tak apa kuat. Betul tak? Dalilnya waktu orang tutup masjid baru ni, tak mudah dia marah nak pergi masjid. Waktu masjid buka lagu mana? Hok marah tu mari tak mari? Orang sini jawab, kita tak saya jawab. Kapu dia ni. Nah. Kita hok mari semua ni tak marah mana? Muka kita tahu dah peraturan yang buat PKP punya pasal. Nah, tapi hok tak mari tu kada dia marah dekat berah mana ni marahnya. Pelik nak bahasa dia. Tanya dia, demo pergi ke tak mai tak pergi juga. Dia sia ke buat masjid tu lah, dia tolong sia kita. Masya-Allah tabarakallah. Maka Nabi ajar kepada kita dalam hadis ini, iaitulah al-iqtisadu fis sunnati, adalah kita berpada dalam amalan kita dan berterusan walaupun sedikit lebih baik daripada banyak tetap pakai sekaligus tak buat. Jangan. Maka yang pertama kita berterusan, yang kedua kita ikhlas, yang ketiga jangan duk riak, jangan duk takabur, jangan duduk cari benda-benda. Maka di situlah para ulama mengatakan bahawa ketika kita lemah, dalam hadis ni Nabi kata kalau lemah berhenti di sunnah, jangan gilai. Amalan hak sunnah, hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar banyak ke sikit? Cukup ke tak cukup kita nak buat? Aku rasa nak cari lagi hak pelik-pelik. Tak ada dah buat. Nah, bermula pasal tu kata di ulama hadis ni, dia syarah hadis ni, dia kata manusia ni mesti akan ada waktu dia lemah. Bila dia lemah tu dia akan jadi dua perkara. Yang pertama dia lemah tapi dia buat amalan sunat tak berhenti. Contohlah kita kata amalan sunat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Solat berjamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita solat berjamaah, kita letih setara mana pun, insya-Allah bilangan rakaat cukup. Betul tak? Bilangan rakaat cukup. Tapi kalau kita letih sore, duduk main 3 ke 4. Akhir sekali pakai sudah begitu. Pakai 4 lah, letih nak tambah satu lagi. Nah, walau hanya dalam peraturan, kalau tak cukup kita kena tambah. Kalau kita was-was kena sujud sawi kan. Tapi oleh kerana kita malah. Tapi kalau kita pergi solat berjamaah, insya-Allah kita akan solat berjamaah sekali dengan orang, baca apa tak dia nak cepat. Sebab kalau kita cepat berimam tak rokok, tak ada rokok. Itu ini satu. Yang kedua, tanda tuan-tuan, kalau kita solat di masjid, insya-Allah solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah terjaga ke tidak? Terjaga bagi orang nak jaga. Betul tak? Orang yang tak jaga ni maya mana pun tak jadi apa dia. Kita lepas azan kita solat sunat, kan? Lepas solat pula kita solat sunat pula. Itu dia panggil solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Lepas solat pula kita ada pula zikir selepas solat. InsyaAllah malam ni anak akan ijazahkan satu zikir. Mana zikir? Zikir lepas solat tu kita akan bagi belakang ke jemaah ni. Hak mana belum dapat lagi diberi. Sebab kita akan beri ijazah ni. Zikir kita ni ya, pendek ya. Malam ni kita ajar siapa kena, insya-Allah. Lagi tak kena pak cerahlah duduk sini. Zikir. Kemudian kita ada lagi zikir pagi dengan zikir petang. Dalam bahasa kita dia panggil al-ma'surat. Apa dia? Al-ma'surat. Itu dia panggil zikir pagi, zikir petang. Kemudian ada satu lagi zikir yang ringkas-ringkas. Zikir ni nama dia zikir 4 kalimah. Yang saya yakin dan percaya tuan-tuan sudah hafal zikir ni daripada budak lagi. Coba kata sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata sekali lagi. Dengar sikit. Bukan nak suruh waktu zikir kena dengar, kena kuat. Nak pasti jemaah ingat belaka dah. Ingat dah tak ingat?
Waktu kita lemah, tak sihat ke, sakit ke, demam ke, menipala ke, zikir saat ni, lupa ke tak lupa? Saya penipala tu lupa dah zikir tu. Dia tak lupa zikir tu. Hak lupanya berapa? Hak lupanya berapa? Nak berzikir ya lupa. Bukan salah zikir, salah kita. Maka para jemaah, kata dia ulama, waktu kita lemah, jangan lari daripada sunnah, yang sedikit kita buat. Yang kita bimbang lagi, dia tinggal daripada sunnah, pergi cari benda-benda yang tidak sunnah. Yang orang panggil benda bid'ah. Tak sedap ya aku berzikir sore-sore ni. Mari kita pergi cari orang zikir ramai-ramai, hak melompat-lompat. Ni ada ni zikir melompat, mesti piuk-piuk berzikir. Allahu Akbar. Ada ustaz kita di pondok bagi tahu, ada dipanggil kumpulan zikir, dia zikir, dia retak kepala dia sampai serbai cabut. Naik motosikal tak cabut serbai, tapi dia punya zikir pusing kepala sampai cabut serbai. Bisa semua. Ini dia panggil zikir cabut serbai. Macam-macam ada. Tuan-tuan tak sodok cari hak pelik-pelik. Mana sama ada kita iltizam dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita lari pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini sikap apabila kita berhadapan dengan suasana ketika kita lemah. Maka para jemaah sekalian, walaupun lemah, jangan lari daripada ajaran yang kita belajar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, saya selalu sebut beberapa contoh. Dalam kitab yang kita tulis ni, nama dia Sunnahmu Amalanku. Nak kitab ni. Nama kitab dia Sunnahmu Amalanku. Di sini ana bawa cerita, 3 cerita. Cerita ni banyak kali dah kita cerita, tapi sini tak lagi rasa. Kisahnya para sahabat radhiyallahu anhum, bila dia dengar hadis Nabi, dia akan buat selalu. Tabi'in dengar daripada sahabat, dia kata aku tak akan tinggal benda ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak-anak para jemaah sekalian, kita di sini ada contoh-contoh yang kita nak bawa, ada beberapa perkara. Mudah-mudahan para jemaah boleh ikut contoh ni insya-Allah taala. Tanda contoh yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum, iaitulah hadis solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. Dengar hadis ni. Isteri Nabi nama dia Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia dengar Nabi sallallahu bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Tulis. Solat berapa ni? Dia panggil solat sunat rawatib. Tanda tuan-tuan. 2 sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Mana belum kita sembahyang subuh, lepas pada orang azan tu 2 rakaat. 4 rakaat selepas sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa dah? 8. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat lepas isya. Cukup 12. Ini dia panggil solat sunat 12 rakaat yang muakkad. Kata di Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis. Ummu Habibah. Adik dia nama Ambasah. Dia kata aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Amr bin Aus, dia kata aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar daripada Ambasah. Nu'man bin Salim, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Aus, daripada Amr bin Aus. Artinya para jemaah sekalian, semua para ulama-ulama dulu salafus soleh, bila dia boleh sunnah, dia tak akan tinggal. Hadis hasannya dalam Muslim, itu hadis itu sahih, 12 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan malam ni boleh ke tak boleh 12 ni? Kuat dah motivasi mula-mula saat itu. Nabi kata, kalau lemah, pegang dengan sunnah aku, jangan buat. Tambah sikit lagi boleh. Kepada 12 tu ya. 12, berasa banyak dah. Jangan. Nasi kita nambah 4 kali. Hak ni hak muakkad. Yang tidak muakkad tu kena buat. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, solat lah. Sebab ada orang dia tak solat, dia kata ustaz tak sebut pun, dia nyalah kita pula dah. Jangan. Jadi sekarang ni kita tak mahu dipersalahkan. Ana bagi tahu, semua setiap kali azan
ada solat qabliyah. Ada jemaah basic. Dia kata hari Jumaat lagu mana? Hari Jumaat. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia kata al-jum'atu kal-zuhri. Hari Jumaat macam hari Zuhur juga. Boleh je kita solat walaupun lepas azan selagi khatib tak naik mimbar. Kalau khatib duduk atas mimbar jangan duduk solat kecuali orang baru masuk. Orang baru masuk jangan duduk. Dia kena solat juga 2 rakaat. Terpulanglah nak solat tahiyatul masjid ke nak solat qabliyah ke, seperti dalam fiqh Syafi'i kata. Cuma ada khilaf lah situ. Orang kata tak ada qabliyah belum Jumaat. Zaman Nabi tak ada. Kita kata betul. Zaman Nabi satu azan je. Nabi masuk waktu dia naik atas mimbar, dia azan terus dia khutbah. Macam nak maya apa pula je. Kan? Zaman kita ni lepas pada azan berapa lama lagi boleh duduk tunggu? Nak tunggu khatib mari. Lepas mari baca iklan pula tu. Tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati minggu ni operasi tangkap lembu-lembu liar di atas jalan raya. Baca pula. Tidak khatib sini tu, contoh lain, contoh kapur. Macam-macam cerita iklan. Enggak dah lagi tahmaya 4 rakaat. Bila-bila dengar iklan dia tu. Macam-macam ada cerita. Biarlah. Maknanya setiap kali azan ada solat. Solat sunat. Kita solat. Tambah lagi 2 solat duha 2 rakaat, itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi kita kena tambah solat witir 3 rakaat. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Baik, ana tak sepanjang sini sebab banyak lagi contoh nak tunjuk kepada para jemaah sekalian, iaitu bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bila dia dengar hadis, dengar sunat, masing-masing kata aku tak akan tinggal semenjak aku dengar daripada sahabat. Nah, sahabat kata tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kita kena tengok kalau orang tak ikut sunnah, kita kena larang. Larang nanti kalau kita mampu, larang keras. Kalau tak mampu, tegur-tegur ya. Contohnya orang ni masuk masjid pakai duduk. Tak tahu lah. Nak larang siapa lah ni. Berapa ramai orang masuk masjid pakai duduk? Agak-agaknya. Ramai kau sikit. Ginilah kita mudah-mudah. Malam ni ada akad nikah di masjid. Lalu ni saya akad nikah masjid. Berapa ratus orang rombongan mari belagak? 100 orang ada? Lebih kurang lah agak-agak. Hak masuk masjid tu berapa orang? Hak semaya sunat tahiyatul masjid. Berapa orang? Siapa dia? Tok Imam. Tok Imam kadang-kadang tak dia mari lambat. Mari tengok anak turun duduk tunggu akad nikah, pakai duduk lalu tak. Sekali mungkin Tok Imam sini. Tok Imam masjid lain contohlah kita kata tak. Ini satu pelanggaran SOP sunnah, bukan SOP Covid ni. Kita telah langgar. Nabi SAW sebut, siapa dia masuk masjid la yajlis hatta yusalli raka'ataini, jangan duduk sehingga musolat 2 rakaat. Kalau kita masuk orang dah azan, tak apa. Kita niat qabliyah kan. Seorang sahabat nama dia Sulik Al-Ghatafani, dia masuk Nabi duduk khutbah. Tak kira lah nak pergi semaya depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pakai duduk. Nabi kata, "Qum, bangun. Solat dulu baru duduk." Dia pun bangun semaya. Kata di para ulama hadis kata, kalaulah Nabi berkhutbah, Nabi suruh sahabat tu solat dulu baru duduk, enggak kalau setakat kita ceramah tak boleh duduk. Tak boleh solat. Dah. Ni ada setengah orang bagi tahu ana, dia kata ada ustaz dia kalau dia tengah ceramah, anak murid masuk semaya sunat, dia marah. Dia kata apa? Solat sunat tu sunat, dengar dia ngajar ni wajib. Allah sedaknya ayat. Kita kata ustaz ngajar gapo tu siapa wajib nah tu. Nah, kadang-kadang dia duduk goreng ya situ. Cerita pelik-pelik bin Unuk ni sekali dia kecil tergelar dunia. Ada masa jenis ustaz cerita pelik. Ada juga. Lo ni tak apa ada kali. Kau ramai juga. Itu langgar SOP orang panggil. SOP masjid kena masuk duduk. Lah solat 2 rakaat baru duduk. Kalau orang tak solat kita boleh tegur. Tegur. Dengar cerita seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mughaffal.
Tulis nama sahabat ni Abdullah bin Mughaffal. Ada anak beranak dia duk main jetik batu. Kalau kita ambil anak batu, kita jetik alah korang gitu. Kalau orang kuat tangan ni kena mata, kalau tak buta berbekak. Tak. Dia kata jangan buat ini. Jangan buat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazf. Nabi kita larang duk main orang panggil lontar batu ini. Oh, budak tu tak kira. Main juga. Dia kata jangan buat. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu innaha la tasidu saidan wala tanka'u aduwan. Bawa ke main jetik batu ni, nak lontar ke binatang perburuan apa tak mati. Pergi lontar ke musuh tak ada apa. Tetapi dia boleh merusakkan mata dan mematahkan gigi kalau kena. Buat lagi budak ni. Kata dia Abdullah Mughaffal, uhaddisuka. Aku beritahu kepada kamu, Nabi sallallahu alaihi larang memain lagi, wallahi la ukallimuka abadan. Aku tak akan cakap lagi denganmu. Dalam bahasa sekarang dia panggil boykot. Mana kalau orang langgar peraturan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka boleh kita tak cakap dengan dia. Kenapa kamu tak cakap? Aku larang dah dia. Aku dah nasihat ke dia. Aku dah beritahu dia. Dia langgar juga, boleh kita tak cakap. Mana kita jauhkan diri daripada dia. Sebab apa? Sebab dia langgar peraturan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum sangat berpegang, dia teliti sangat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandai-pandai buat. Sebab itulah Imam Ahmad rahimahullah taala, tanda tuan-tuan. Imam Ahmad ni dia tulis dalam kitab dia Musnad dia lebih daripada 40,000 hadis. 40,000 hadis. 40,000 hadis. Kata Imam Ahmad, ma taraktu hadisan illa amiltu bihi. Hok mana hadis aku jumpa, aku beramal dengan dia. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Kita hari ni banyak mana hadis kita jumpa? Banyak ke tak banyak hadis kita jumpa? Banyak? Kau tak banyak? Nak tahu je ni banyak ke tak? Nak kata tak banyak pun. Hari-hari duduk dengan orang ceramah ni menang kau tak ada hadis. Tak. Cuma kalau kita minta hadis dengan riwayat sanad mungkin tak jumpa. Ada orang Arab mari sini. Dia tanya, negerimu ni berpegang dengan apa? Kita kata negeri Ahlus Sunnah. Masyarakat Ahlus Sunnah, bahkan negeri pun Ahlus Sunnah. Kan negara kita ada pelbagai tulis mazhab Ahlus Sunnah. Pekohnya Syafi'i, tengok. Negeri bermazhab Malaysia. Negeri Arab tak tulis mazhab ke apa? Kan? Dia kata bagus. Gini Arab ya. Bagus negerimu. Aku mau tanya pengikut Ahlus Sunnah sini, berapa sunnah kitab hak dia baca? Kata mu jangan tanya hak tu. Lama tu tak tangga ke. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni paling kurang dalam hidup kita ni, kita belajar ke tidak hadis 40. Belajar ke tak? Belajar. Hadis yang pertama apa dia? Tu jawab seorang nak dengar. Innamal a'mal. Kita betul tak ingat belajar lama-lama dulu. Tak apalah, yang penting kita belajar. Sekarang ni yang nak para jemaah sekalian, kita nak tunjuk komitmen kita dari sudut amalan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kuat ke tak kuat? Insya-Allah tadi kita belajar hadis apa dia? Solat sunat qabliyah ba'diyah. Siapa dia tinggal lagi, Nabi kata apa tadi? Illa man aba, kecuali orang tak nak. Waktu tanya tadi semua jawab nak belaka. Betul? Waktu buat tak jangan tanya enggak ustaz dia tu. Kuat atas nanya ni. Nah. Waktu buat ada hak nak, ada tak nak. Tapi jangan cuik. Gua nak tu tak mai sunat tu, tak syurga ke dia mah. Rasa-rasa kena ketak dak. Sebab maya sunat ni hak betulnya afdal di rumah daripada di masjid semaya sunat. Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura, mu jangan jadikan rumah kamu tu seperti kubur.
Kubur ni bukan orang tempat pergi semaya situ. Orang pergi ziarah kubur, doa kepada orang mati, kan? Bukan pergi tempat pergi duduk, aku nak semaya pergi kubur. Lah, nak semaya pergi mana? Pergi masjid, kan? Nabi kata, jangan jadi rumah kamu tu seperti kubur. Maknanya tak ada solat, tak ada baca Quran, tidak ada zikir di rumah, kena ada. Cuma kita yakin ke tidak kalau balik rumah solat ba'diyah dia buat. Berapa orang hak yakin? Dia kata, ustaz kalau tak maya di masjid kau pakai sudah lah. Betul tak? Pakai jadi selalu. Allahu Akbar. Payuh para jemaah sekalian. Ana berfikir macam mana kita nak motivasi para jemaah ni. Sebab itulah waktu saya ngajar fiqh, kita pun baca. Baca apa? Baca hadis, baca ta'rif. Definisi fiqh. Definisi sunat. Kan kita dalam hukum fiqh ni dipanggil hukum 5. Wajib, lagi sunat, haram, makruh, harus, haram, kan? Hak sunat apa makna dia? Perkara ini sunat. Apa dia maksud dia? Buat dapat pahala. Tak buat, derah sikit aja. Tak buat, tak dosa. Tak ada apa-apa. Siapa jawab rugi? Ni hak kita nak ni. Kita kena pasok dalam diri kita para jemaah sekalian, yang sunat buat boleh pahala, tak buat derah sikit. Tak buat, bagus surah gitu. Nak bangun berasa nak balik dah, sudah maya. Hey, mana 2 rakaat tu? Allahu Akbar. Biar rasa rugi kalau kita tak boleh solat sunat. Duduk rumah kita, rugi duduk saja ni. Pegang tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh ke tak boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Kau boleh semati? InsyaAllah kena boleh. Tuan-tuan kena ingat, Allah Ta'ala beri masa kita cukup tak cukup? 24 jam satu hari. Lepas tu kita buat berapa kalau tak boleh nak zikir, tak boleh nak sebut nama Allah Ta'ala? Kita nak buat apa? Satu hari ni. Buat apa? Ada orang jawab, dia kata sibuk, ustaz sibuk. Dia kata sibuk. Baik. Kalau tuan-tuan mengaku sibuk, boleh tak anak nak beri tugas sikit malam ni? Boleh? Balik ni ambil kertas, tulis apa yang betul-betul sibuk sehingga tak boleh nak berzikir. Gapo dia sibuk? Dia rasa pakai tak tulis tu. Ana cuba dah sekali. Suruh tulis, tak tulis. Lama dia termenung, akhir kali dia jawab, ustaz, dapat dah jawapan. Kata bagus. Apa dia jawab? Dia kata sebenarnya kita ni bukan sibuk tetapi menyibuk banyak. Betul tak? Menyibuk kita ni. Tak boleh nak berzikir malam ni. Nak tengok ni 38 32. Tidak sehari 2 dia 38 32. Enggak sibuk apa? Bukan kita nak pergi akad supah. Duk dia berzikir lalu. Ada berita tengok, lalu tengok nak kata apa. Nak mengolah juga kita pun tak ada kerja. Tengok. Maknanya kita ni sebenarnya tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita sudah ada waktu Allah Ta'ala bagi cukup, tetapi yang tak cukupnya berapa? Kita tidak menggunakan masa dengan baik. Sebab apa tak guna masa? Sebab itulah yang dikatakan apa? Yang dikatakan hilang keberkatan masa, yang menyebabkan kita tak boleh buat benda kebajikan banyak, sedangkan masa kita sudah banyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itulah yang saya nak kempen para jemaah sekalian, supaya kita beramal dengan yang sedikit tapi biar yang daripada Nabi SAW. Zikir 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu. Tuan-tuan baca setakat mana nak? Paling kurang Nabi sebut dalam hadis, siapa dia baca 100 kali. Berapa kali? 100 kali boleh pahala sekian-sekian. Kalau ada orang mari kata, zikir ni kena baca 1 juta kali, kita kata tu bukan hak Nabi dah tu. Hak Nabi paling banyak dia letak 100 kali. Lepas tu kita ulang balik lah. Mula pagi ni 100, duduk kejap lagi 100. Paling kurang tuan-tuan kena buat 1 hari 1 malam 500 kali. Subhanallah, alhamdulillah,
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Jawab dekat sikit. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Esok kita nak tanya. Nak jumpa mana ustaz? InsyaAllah kita jumpa di mana-mana atas dunia ni. Tuan-tuan cukup 500 kali, jawab ya. Alhamdulillah, aku dah cukup 500 kali. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada aku istiqamah. Paling minimal 500, paling banyak 5,000 tak apa. Tak sedap ustaz lagu tu. Hak sedap lagu mana? Hak sedapnya hak orang duk sebar poster. Hari ni kena baca Allah Allah 1000 kali. Hari Ahad kena baca apa ni subhanallah pula. Hak tu siapa dia yang boleh menetapkan hari ni baca ni, hari ni baca ni, banyak ni. Tidak ada, kecuali kita ambil hak Nabi kita aja, sangat simple, sangat mudah, sangat ringan dan tidak banyak masalah. Dia kata hak ni kalau kita ikut dia beri selalu bawah tu. Siapa dia amal hak ni, rezeki dia akan jadi murah. Kalau buka kedai laku semua, kalau berjalan bawah hujan tak basah, hak ni laku selalu. Dia gitu masyarakat ni. Dia suka orang kempen hak pelik-pelik jadi lalu. Kalau kempen hak sunnah ni penat dah kita ni. Saya sampai terjemah sebuah buku, nama dia Perisai Muslim. Tengok buku ni. Buku ni tuan-tuan nak free kau nak beli? Tak apa nak jawab ni. Nak free. Kita beri dua-dua. Nak beli boleh, nak free pun boleh. Nanti kita beri call AJK Masjid of Free tu. Lepas tu dia bagi. Dia panggil PDF. Baca kod telefon. Tu free tu. Tapi boleh baca sepatutnya juga. Tujuan kita kempen, para jemaah sekalian, ini dalam ni kira kita ni walaupun kecil, ada semua zikir daripada kita mula bangun tidur, kita pergi ke tandas, kita pakai baju, kita keluar nak pergi masjid, kita keluar rumah, masya-Allah tabarakallah, semua perbuatan sampai tidur pula ada belaka dalam ni. Bersanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap tak. Hak sedap hak mana? Hak pelik-pelik tu sedap. Baca hak ni enggak boleh terbayar atas angin lalu. Zikir kita ni siapa kata tak boleh terbayar atas angin? Ana alhamdulillah sebulan sekali terbayar atas angin. Itulah sebelah tu. Kok airport tu lah. Tidak terbayar kot lain, jatuh kau tidur orang je kita tak. Tapi itulah kita kata kenapa kita nak kempen sangat para jemaah sekalian, supaya bila lidah kita basah dengan zikir insya-Allah. Ada seorang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni tak kuat dah Rasulullah. Tuntutan syariat ni banyak dah atas kita ni. Macam mana kita nak buat?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanak ratban bi zikrillah." Nabi kata biarlah lidah kamu ni sentiasa basah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nak ke tidak kita? Bila ni lidah kita basah, sebut apa? Sebut Allah. Subhanallah. Insya-Allah. Itulah sebutan terakhir dekat kita nak mati. Tanda sebuah hadis. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa dia akhir ucapan dia la ilaha illallah, orang dia masuk syurga. Mudah ke payah nak sebut la ilaha illallah? La ni mudah ke payah? Mudah. Mudah tu mudah. Tapi berapa kali sehari sebut? Kalau tanya tu nak jelek mata tu. Tak. Jangan duk tanya kau ustaz. Tetapi tuan-tuan kena ingat, saya juga ingat. Yang kita bimbangnya Nabi kata man kana akhiru kalami, orang yang akhir ucapan dia dekat nak mati la ilaha illallah. Kita tak yakin. Confirm aku boleh kata sebab selalu baca atas dunia. Cuma kita boleh memohon pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, kata amin. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu iaitulah apabila kita akhiri ucapan kita dengan la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, orang ni masuk dalam syurga. Jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dia maksiat setara mana, derhaka setara mana pun, sebagaimana hadis Abu Zar
Dia kata wa in saraka wa in zana, ya Rasulullah, kalau orang tu berzina, orang tu curi, Nabi kata wa in saraka wa in zana. Berzina kau curi, kalau dia ada la ilaha illallah, dia masuk syurga. Cuma mungkin dia kena pergi neraka sekejap, celup dulu situ, bersih, masuk syurga. Tapi boleh masuk. Abu Zar tak puas hati. Dia kata wa in sarak. Kalau dia curi, dia berzina, Rasulullah. Nabi kata raghima anfu Abu Zar. Malu muka Abu Zar ni. Allah Ta'ala akan masuk syurga orang yang berkata la ilaha illallah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik, kisah seorang ulama hadis yang masyhur dalam dunia, tanda nama dia. Nama dia Abu Zur'ah Ar-Razi. Tulis nama ni. Lepas ni tanya tak ingat pula. Nama apa? Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu gelar dia. Nama dia Ubaidullah bin Abdul Karim. Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Dia ni masyhur. Abu Zur'ah ni masyhur ulama hadis yang sangat hebat. Bagaimana dia nak mati? Subhanallah. Dia tengah nazak, tengah sakit. Anak murid dia nama Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Warah Al-Badi. Dia pakak dengan seorang lagi, nama dia Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Abu Hatim dengan Muhammad bin Muslim pakak, kata mari kita pergi ziarah tuan guru kita nak mati. Dia pergi. Sunnah Nabi, bila kita tengok orang nak mati, kita buat apa? Buat apa? Talqin, ajar dia mengucap kan. Kita pergi dekat dia, kita kata la ilaha illallah. Itu mana ajar mengucap. Kata di Muhammad Muslim, Abu Hatim, mari kita ajar dia mengucap ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai, Abu Hatim kata, malu aku, dia tu guru besar. Takkan kita nak ajar tuan guru? Habis macam mana kita nak buat? Begini, kita pergi dekat dia, kita baca sanad hadis. Sanad hadis yang berakhir dengan hadis tadi. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dia pergi. Muhammad bin Muslim pergi, dia baca. Haddatsana Abu Asim An-Nabil. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Siapa dekat ni tak boleh nak baca sebab. Tak boleh. Tengok ni tok guru nak wafat ni. Abu Hatim pula baca. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abu Asim An-Nabil. Tak boleh nak baca. Abu Zar'ah ni dia ngak-ngak nak mati. Ulama hadis nya sambung dia. Wa qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana, baca hadis lah pendek kita, an Muaz bin Jabal. Tadi hadis kita tadi hadis apa? Hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Kata di ulama ni, hak cerita dia, bila sampai la ilaha illallah, senyap. Mati Abu Zur'ah. Tak sempat dia nak habiskan hadis, dakhala jannah. Allahu akbar. Ini ulama hadis. Hari-hari dia tak baca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duk bawa hadis Nabi. Allah beri kemuliaan kepada dia. Di saat nak mati, dia masih lagi boleh meriwayatkan hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi berakhir ruh dia dengan la ilaha illallah. Maknanya jawapan dianya dakhalal jannah, insya-Allah masuk syurga lah dia. Itulah para jemaah sekalian. Kalau hari-hari lidah kita basah dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kita rasa sedap hati ke tidak? Berasa kuat ke tidak semangat? Untuk kita nak kata di saat kita akhir nanti, insya-Allah. Berapa ramai orang yang koma, pengsan tak sedar. Tiba-tiba celek. Anak dia ingat celek nak buat siap ke apa? Dia celek tengok anak dia, bunyi la ilaha illallah, pejam mata tegak pakai sudah. Itu dia panggil tanda-tanda husnul khatimah. Orang itu mati dengan akhir kalimah dia la ilaha illallah. Hasil daripada mana? Hasil daripada cinta dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir mulut dia basah dengan menyebut nama Allah. Jadi kita pun jangan duk basahlah zikir kita ni. Lidah kita jangan duk basah dengan panggil orang tu, orang ni tak. Ada cerita anak takut sekali nak cerita. Tuan-tuan nak dengar ke tak?
Jangan marah tapi. Dan ni seorang pemandi mayat. Dia ni kerja dia di bilik ni, bilik orang nak mati, dia panggil bahagian azab ni, dia pergi ngajar ngucap. Dia cerita dia menangis tuan-tuan. Dia kata aku nak cerita tak sampai hati, tapi tak cerita berasa nak royak. Satu hari dia pergi ngajar, dia nak talqin orang nak mati, dia pergi ajar. Dia kata, ya akhi, la ilaha illallah. Tak sikut. Dia paling ke ustaz ni, dia tunjuk tangan gini. Gapo dia tangan gini? Kalau budak-budak nak ambil gambar gini tak? Kalau orang tua, derah sikit gapo? Masya Allah. Nak sebatang. Ngak-ngak nak mati, orang ajar mengucap, halau sebatang. Menangis. Orang hak cerita ni, dia kata, wallahi ya akhi, dia mati dengan tangan nak sebatang. Tak saya kata la ilaha illallah. Anak tak kata, siapa dia seokok tak dia kata la ilaha illallah, kita tak kata. Tapi cerita ini menakutkan kita. Menggerunkan kita. Takut di saat akhir nak mati, orang mari mengucap la ilaha illallah, kita duk main halau tangan. Jangan. Ada seorang, banyaklah kalau kita baca dalam kisah-kisah, dia panggil tanda-tanda su'ul khatimah. Allahu akbar, na'udzubillah min su'il khatimah wa nas'alullaha husnaha. Kita minta Allah Ta'ala kita mati dengan husnul khatimah insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kuliah kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.